tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, Inggeris telah mengambil alih semula kuasa di Tanah Melayu. Pihak Inggeris mula membuat penilaian, kajian dan perubahan dasar dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu. Antara laporan dan perubahan dasar itu sehingga Pra Merdeka ialah laporan Cheeseman, laporan Barnes dan laporan Fenwu serta laporan Razak. Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Ia adalah hasil permufakatan perlembagaan oleh pemimpin menjelang kemerdekaan negara. Meskipun demikian, perkembangan dan penggunaan bahasa ibunda tidak terjejas kerana bahasa ibunda turut dijamin di bawah perlembagaan. Di bawah Perlembagaan Malaysia, tidak ada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajarkan bahasa lain selain untuk tujuan atau maksud rasmi. Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berkurun-kurun lamanya kerana mudah dipelajari dan dikuasai. Lagipun, sistem ejaan istilah dan sebutannya lebih kekal berbanding dengan bahasa lain. Kini, bahasa Melayu merupakan antara 9 bahasa di dunia yang dituturkan oleh lebih daripada 300 juta penutur selain bahasa Mandarin, Sepanyol, Inggeris, Bengali, Hindu, Portugis, Rusia dan Jepun. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dinyatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961 iaitu untuk menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi memenuhi keperluan negara. Sebenarnya, langkah perintis ke arah menyemai dan memupuk perpaduan sosial dalam kalangan kanak-kanak melalui sistem pendidikan telah tercermin melalui Laporan Barnes 1950. Laporan Barnes mencadangkan 2 sistem persekolahan pada peringkat sekolah rendah, iaitu Sekolah Melayu, Sekolah Inggeris. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dicadangkan untuk digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, manakala di sekolah menengah dicadangkan hanya Bahasa Inggeris digunakan. Sekolah Cina dan Sekolah Tamil dicadangkan untuk dimasukkan secara berperingkat-peringkat, namun kedua-dua bahasa berkenaan akan diajarkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah kebangsaan. Kini, dengan perubahan masa, Bahasa Tamil dan Bahasa Mandarin turut diperkenalkan di sekolah kebangsaan. Dengan keyakinan bahawa penting juga untuk pelajar yang berminat mempelajari bahasa itu bagi memudahkan mereka berinteraksi dengan kaum terbabit dan juga memupuk semangat perpaduan antara kaum. Lagipun, kini bahasa Mandarin menjadi amat penting. Ekoran Kebangkitan Negara China sebagai harimau baharu ekonomi dunia. Antara objektif kajian ialah untuk mengkaji pandangan umum terhadap sejauh mana keberkesanan sistem pendidikan masa ini terhadap hubungan etnik. Untuk mendapatkan pandangan umum terhadap perbezaan sistem pendidikan dahulu dan sekarang. Untuk mengetahui pandangan umum terhadap pemahaman tentang pelbagai kaum di Malaysia. Untuk mengkaji kesan pelaksanaan sekolah wawasan dalam memupuk hubungan silaturahim antara kaum. Untuk mengetahui sama ada perbezaan latar belakang telah menyumbang kepada masalah antara hubungan etnik. Kajian telah dijalankan dengan menubual 12,000 responden yang majoritinya terdiri daripada golongan pendidik.